Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izzuan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk kali ini kita kongsikan cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran. InsyaAllah surah serta ayat pilihan kita kali ini iaitu surah Al-Baqarah ayat 102 hingga 105. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, saya mencadangkan untuk menggunakan Al-Quran resam Usmani. Boleh lihat di halaman 16. InsyaAllah boleh buka muka surat 16. Baik, sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, saya mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Diharapnya perkongsian ini sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat dirahmati. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda, yang juga merupakan pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi di kesempatan ini saya ingin menjemput sahabat-sahabat yang nak kami bantu belajar mengaji Al-Quran, sama ada secara bersemuka ataupun di atas talian. InsyaAllah boleh menghubungi kami untuk mendaftar. Baik, sebelum kita mulakan, seperti biasa, pengerasnya iaitu saya minta sahabat-sahabat kita panjang-panjangkan ilmu ini agar bukan sahaja kita mendapat pahala menuntut ilmu, tetapi kita juga akan mendapat pahala berkongsi ilmu insya-Allah dengan menekan button share. Jadi diharapkan kawan-kawan kita kongsikan dengan ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita. Dan untuk saya lebih bersemangat untuk memulakan pelajaran ini, jadi boleh tak sahabat-sahabat berikan saya heart dan juga thumbs up insya-Allah supaya saya lebih bersemangat. Baik, tanpa melengahkan masa insya-Allah kita melihat bacaan isti'azahnya
Seperti biasa selalu saya ingatkan, hamzah dan ainnya dibezakan, jangan dibunyi samar-samar. A'u, a'u, jangan a'u. Kalau a'u jadi hamzah. Kalau a'u dua-dua ain. Sekarang ni yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'udzu, zu di hujung lidah. Billah, lafzul jalalah dibaca nipis 2 harakat, datang sebelumnya baris kasrah. Himinasyai, syai jangan baca syai tapi syai. Syaita 2 harakat. Nir, nun baris bawah terus naik di atas ra yang bersabdu. Nirrajim, dan tutup mulut rapat untuk menyempurnakan bunyi mim dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, cuba dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh sahabat-sahabat insya-Allah ya. Kita lihat ayat yang ke-102 surah Al-Baqarah. Wattaba'u, wa bari atas terus naik di atas ta yang bersabdu. Jangan baca wattaba'u tapi wattaba'u ma 2 harakat. Tat, ada hamas di situ, bunyi angin. Lush, lam bari atas terus naik di atas shin. Di situ alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Jangan pula kita baca tatlul syayatin. Bacanya tatlush syayati. Syayati, bukan syayati. Kalau ti jadi huruf ta. Di sini huruf ta berbaris bawah. Syayatinu ala, nu'ala, nu nak ke ain, jangan lambat. Nu'ala mulki Sulaiman. Sulai, Sulai, jangan Sulai, tak betul Jangan baca Sulaiman. Itu bunyi Melayu itu. Jadi bacanya Sulaiman. Diwaqafkan, ma'arid li sukun dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti mulki Sulaiman. Tak betul Jadi Sulaiman. Cuba kita dengar sama-sama insya-Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Boleh sahabat-sahabat. Dia mesti diulang-ulang insya-Allah. Cuba kita baca sekali lagi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Wama, jangan wama. Kalau wama nanti air terjun masuk main dalam mulut. Jadi kita baca wama. Jangan wama, beza gitu Wa ma kafara Sulaimanu wala nu nak ke wa jangan lambat. Kadang-kadang di situ orang terlambat, dia baca bunyi Sulaimanu wala. Jadi kedengaran nu tu 2 harakat. Sulaimanu walakin, di situ didengungkan 2 harakat. Hukumnya idgham bi gunnah. Nun sabdu Walakin nash, baru naik nash. Nun baris atas di atas shin yang bersabdu, alif lam syamsiah. Nasyayati, syayati, ti, jangan baca ti. Kalau ti jadi huruf ta Jadi di situ syayatina kafaru, 2 harakat. Yu'allimunan, di situ didengungkan 2 harakat. Jangan baca yu'allimunan nas, yu'allimunan nas, tak betul. Dia kena baca yu'allimunan, didengungkan di situ 2 harakat. Wajibul gunnah. Nasas, sin baris atas terus naik di atas sin yang bersabdu, alif lam syamsiah di situ. Sasih, sa bari sin bari bawah bunyi si, bila bertemu ha jadi sih. Sasih ra ma, ra nak ke wa jangan lambat. Ma dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhfa di situ. Asalnya bunyi izhar, hamzah bari depan bertemu nun bunyi Tapi bila datang zai jadi 2 harakat. Zila'alal, zila'a, ain ain bari atas. Alal, di situ alif lam qamariyah, lamnya dibunyikan. Jadi
alal, lamnya jelaskan bunyinya. Malakai, malakaini biba, ni biba, ni nak ke biba itu jangan lambat. Kadang-kadang di situ orang akan baca malakaini biba. Jadi kedengaran ni itu 2 harakat. Salah ya. Malakaini biba bila haru. Ha besar. Harut wa marut. Diwakafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Ya, di situ ada wakaf jaiz. Baik, cuba dengarkan sahabat-sahabat. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Baik, kalau nafas sampai wa marut silakan. Sebab apa saya berhenti di situ? Sebab ada di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita mungkin nafasnya kurang bagus ya, jadi tak sampai. Jadi nak berhenti di mana? Jadi boleh berhenti sirh di situ, kemudian ambil balik yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut. Baik sahabat-sahabat, kita cuba baca sekali lagi insya-Allah. Cuba dengar, kalau boleh jangan hanya melihat dan mendengar, ikut kita baca bersama-sama. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut. Alhamdulillah, boleh insya-Allah ya. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Macam mana sahabat-sahabat, boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Kalau boleh ikut, alhamdulillah. Kalau tak boleh ikut, insya-Allah kekalkan bersama. Dan kalau nak kami bantu, insya-Allah nak belajar balik daripada awal satu-satu huruf ya, nak betulkan makhraj huruf, nak belajar hukum tajwid balik ya. Insya-Allah boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Kami akan hantarkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas dan tajwid serta rakaman 2 buah buku tersebut dan mendapat bimbingan secara langsung dengan kami insya-Allah dengan menjadi ahli cepat Quran. Kalau berhajat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, jangan lupa menekan button share insya-Allah. Kongsikan dengan ahli keluarga dan sahabat-sahabat dan berikan saya heart dan juga thumbs up supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat ni rahmati Allah sekalian. Baik, kita lihat ayat ini. Wa ma, jangan wa ma, jangan ngangau begitu ya. Wa ma yu'allimani min, bunyi saja min, izhar halqi di situ, terus masuk ahadin, ha pedas ya, ahadin di situ juga izhar halqi. Izhar halqi ada 6 huruf. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis. Kalau ada nun mati ataupun tanwin datang selepasnya salah satu daripada 6 huruf ini, hukumnya izhar halqi. Antaranya huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain dan juga huruf kha. Ya. Jadi kalau datang salah satu daripada huruf ini jangan panjang, sempurnakan saja bunyi nun mati atau tanwinnya. Ahadin hatta, ha pedas, hatta, ta itu bersabdu, tekankan di atasnya. Yaqula, dibacakan 4 ataupun 5 harakat, di situ mad jaiz munfasal. Dengungkan 2 harakat, di situ wajibul gunnah. Jangan baca innama nah, tak betul. Dia kena baca innama nahnu fit, ada hamas di situ. Natu, di situ hukum ikhfa. Asalnya fitnatun, tantintun. Tapi bila datang fa jadi hukum ikhfa, 2 harakat. Tu fala tak, ada hamas, fur. Baik, di situ waqafsili. Kalau sahabat-sahabat boleh teruskan ayat dan seterusnya silakan. Tapi daripada berhenti tidak tentu pasal, berhenti dengan cara yang tidak betul, lebih baiklah kita berhenti di situ. Cuba dengarkan sekali lagi sama-sama.
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Alhamdulillah. Boleh sahabat-sahabat insya-Allah ya. Sekejap lagi kita baca balik sama-sama daripada awal ayat sehingga akhir 105. Jadi sekarang kita lihat dulu satu persatu. Kita teruskan. Baik, kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan had kepada saya insya-Allah. Ya. Sebagai tanda kasih kita sesama Islam dan kasih dan sayang kita kepada Al-Quran. Kita lihat ayat ini. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا. Sebut saja min terus masuk huma, izhar halqi di situ. Jelaskan saja nun matinya. Dan dalam Al-Quran Rasam Usmani, izhar diberikan tanda mati. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tuliskan di ruangan komen, izhar di dalam Al-Quran Rasam Usmani ada diberikan tanda mati ataupun tanda sukun. Minhuma ma, dua kali ma, dua harakat. Yufarri, ri di situ menjadi nipis. Riquna bihi, hi itu dibacakan dua harakat, maksilah qasirah. Bay, jangan baca bay tapi bay. Bainal mar, bainal, nun baris atas terus naik di atas lam. Bainal mar, ra di situ menjadi tebal. Jangan baca bainal mar, tak betul, dia kena baca mar. Bainal mar'i wa zawjih, zaw. Jangan baca wazau, tak betul ya. Wazaw, wa zawjih, wa zawjih. Cuba sekali lagi dengarkan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Boleh sahabat-sahabat ya. Cuba kita bacakan sekali lagi. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu. Sekali lagi, maafkan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Wa ma hum, di situ ikhfa syafawi. Di sini ramai kadang orang tersilap. Kenapa? Dia tak panjangkan dua harakat. Dia baca wa ma hum bidar, wa ma hum bidar. Tak betul. Yang betulnya wa ma hum, dua harakat di situ. Kemudian barulah dha di tepi lidah kanan ataupun kiri. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis makhraj dha di tepi kanan lidah ataupun di tepi kiri lidah. Bawakan ke kanan atau ke kiri mengikut keselesaan. Di sini hukumnya dibacakan 6 harakat ya. Jangan pula kita tak baca 6 harakat di situ ya. Baik. Wa ma hum bidarri, baru masuk ri, 6 harakat di situ ya. Seperti mana waladdallin. Saya nak bagi tips yang mudah kepada sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat jumpa tanda panjang ada diikuti huruf yang bertanda sabdu, jadi bacalah dengan 6 harakat. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di situ. Baik. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Lafzul jalalah di situ dibacakan dengan kadar nipis ya. Jangan pula kita baca biiznillah. Tak betul. Ya, dia kena baca biiznillah dan diwakafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat ya. Jangan pula kita berhenti biiznillah. Itu tak betul ya. Baik, cuba dengarkan sekali lagi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Baik, sekali lagi peringatannya, bagi dha ujungnya baru masuk ra. Mak lazim kalimi musakhkhal di situ dibacakan 6 harakat.
Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Sekejap lagi insya-Allah kita akan baca balik bersama-sama daripada awal ayat 102 hingga 105. Wa yata'allamu dibaca 2 harakat mu. Nama nak kema itu jangan lambat. Yadurruhum izhar syafawi di situ. Izhar syafawi di dalam Al-Quran As-Samuswani ada diberikan tanda mati. Mungkin ada sahabat-sahabat turun tulis ya. Bunyi saja hum, jangan dipanjangkan, terus masuk. Wala yang di situ hukum ikhfa. Asalnya ya baris atas bertemu nun yanfa'uhum. Tetapi di situ dibaca yang dengan kadar panjang 2 harakat. Fa'uhum, jangan baca hum. Ha baris depan kita bunyikan hu. Bila bertemu mim jadi hum. Jangan pula kita baca hum di situ. Baik, dengarkan dan ikut bersama-sama. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Baik, insya-Allah kita teruskan. Sebelum itu, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan like. Dan juga bagi yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah saya mohon sahabat-sahabat panjang-panjangkan dengan menekan button share, InsyaAllah, untuk mendapat keberkatan dan mendapat pahala berkongsi ilmu, InsyaAllah. Baik, kita lihat ayat ini. Walaqad ada qalqalah di situ. Qalqalah sughra di situ, pepeskan mulut. Jangan bulat jadi walaqad. Tak betul ya. Walaqad alimu lamanish nun baris atas terus naik di atas shin yang bertanda mati ataupun sukun. Lamanish tarahu malahu 2 harakat. Fil fa baris bawah terus naik di atas lam. Di situ alif lam qamariyah. Ya-nya tidak dibunyikan, silent, hamzah wasal silent. Jadi ada 2 huruf silent di situ. Fa baris bawah terus naik di atas lam. Fil 2 harakat. Khirati min di situ hukum izhar halqi. Bunyi saja min tanpa dipanjangkan, sempurnakan saja bunyi nun matinya. Terus masuk khalaq. Baik. Dan diwakafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti min khalaq. Tak betul. Dia kena berhenti min khalaq. Dan juga qaf merupakan salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Antaranya huruf ba, huruf jim, huruf dal. Ba, jim dan dal pepeskan, manakala qaf dan ta bulatkan. Di sini jadi baca khalaq. Jangan kita pepeskan jadi khalaq. Tak betul. Yang betulnya khalaq. Dianya berbanding dengan huruf dal tadi di awal ayat tu. Walaqad. Jangan pula dal kita bulatkan jadi walaqad. Tak betul ya. Jadi supaya kita dengarkan sekali lagi. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Alhamdulillah. Boleh ya, insya-Allah kita teruskan ayat seterusnya. Wala bi'sa ma syarau. Wala bi, ba baris bawah di atas hamzah yang bertanda sukun. Bi sama syarau. Rau, jangan baca rau, tapi rau. Ma syarau bihi. Di situ dibacakan 4 ataupun 5 harakat. Maksilah tawilah, dibacakan 4 atau 5 harakat. Di situ hukum ikhfa. Asalnya anfusahum jadi anfusahum. Baik, sekali lagi kita dengarkan. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Boleh, insya-Allah kita teruskan ayat seterusnya. Dan jangan lupa sekali lagi ya, bagi yang berhajat untuk kami bantu, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Kami akan kirimkan buku asas dan tajwid ke rumah anda, insya-Allah, serta dapatkan rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Lau, jangan baca lau tapi lau.
law kanu ya'lamun. Kanu, dua harakat, ka dan juga nu. Ainnya jelaskan. Lamun, ma'ari li sukun, diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Dengarkan. Law kanu ya'lamun. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan ayat seterusnya. Baik, yang baru bersama dengan kita, jangan lupa insya-Allah menekan button share. Kita panjang-panjangkan kepada orang yang tersayang, ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita, supaya mereka juga dapat mempelajari sesuatu dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran masing-masing. Walau annahum, walau gitu ya. Dengungkan di situ nun sabdu, hukumnya wajibul gunnah. Nahum izhar syafawi, bunyi saja hum terus masuk. Amanu wattaqau, lamathu sisu di hujung lidah. Kalau baca lamasu jadi huruf sin. Di sini mestilah baca lamathubatum. Di situ hukum idgham bi gunnah. Masukkan beserta dengung di atas mim tersebut. Asalnya lamathubatun, tan tin tun. Tapi bila datang mim jadi tum dengan kadar panjang 2 harakat. Kemudian min izhar halqi, bunyi saja min tanpa didengung dan dipanjangkan. Terus masuk. Di situ ikhfa 2 harakat. Dillah, lafzul jalalah iaitu perkataan Allah datang sebelumnya baris kasrah, dibaca nipis. Dillah, dan dipanjangkan 2 harakat. Hi khair. Baik, di situ ada waqaf sili. Kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, nak berhenti, boleh berhenti di situ. Kalau boleh sambung, sambung. Tapi kalau nak sambung, kena baca idgham bila gunnah di situ. Sebab tanwin bertemu lam. Baik, kalau berhenti bacanya indillahi khair. Kemudian ibtidak pada law kanu ya'lamun. Dan juga kalau nak wasal, indillahi khairul law kanu ya'lamun. Baik, saya akan baca dengan wajah kita waqaf dulu pada khair, kemudian ibtidak pada law. Dan yang kali kedua saya akan bacakan tanpa berhenti. Kita wasalkan terus. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Baik, dengarkan saya baca dengan wasal. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Baik, alhamdulillah. Kita lihatkan ayat yang seterusnya, ayat 104. Ya, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ayyuhalladzi, tekankan di atas ya yang bersabdu itu. Ayyuhalladzi, zi di hujung lidah 2 harakat. Na'amanu, 2 harakat. La taqulu, ku 2 harakat. Lu juga 2 harakat. Ra'ina wa qulu, di situ hukum ikhfa, nun mati bertemu dhad, jadi jangan lupa dipanjangkan 2 harakat. Wa qulu dhur, baru masuk dhur. Jangan pula kita baca wa qulu dhurna wasma'u, wa qulu dhurna wasma'u, itu salah. Yang betulnya wa qulu dhurna wasma'u. Baik, di situ ada waqaf qili. Sahabat-sahabat afdal dihentikan ataupun diwaqafkan di situ dan ibtidak balik pada walil kafirina azabun alim. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina azabun alim.
Alhamdulillah. Boleh insya-Allah ya. Jelas ke tak jelas ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Insya-Allah diharapnya sikit sebanyak perkongsian saya ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat. Baik, sebelum kita meneruskan ayat seterusnya, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran, dan jangan lupa menekan button share insya-Allah serta berikan heart dan juga thumbs up. Baik, kita lihat ayat yang terakhir untuk kali ini. Sekejap lagi kita akan baca balik daripada awal ayat 102 hingga 105. Ma yawaddul ladzi, ma dua harakat, yawad waw itu naik di atas dal yang bertanda sabdu. Yawaddul ladzi, di ujung lidah, nakafaru min, idhar halqi di situ, sebut saja min terus masuk. Ahlil kita, ahlil, jangan baca ahlil. Ramai orang baca ahlil kita, bukan ahlil ya. Yang betulnya ialah ahlil kitabi walal, lam bari atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di situ alif lam qamariyah. Walal musyri, ri di situ menjadi nipis. Rikina ai, di situ hukum idgham bi gunnah, masuk beserta dengung kadar panjang dua harakat. Asalnya an yunazzala, tapi di sini kena baca ai dua harakat. Yunazzala alaikum, di situ hukum idgham mislain saghir. Minta ada sahabat-sahabat yang tolong tulis ya di ruangan komen. Mim mati bertemu mim, dengungkan kadar panjang dua harakat. Alaikum min, bunyi saja min, jangan lambat, terus masuk. Khairim, khairim, di situ idgham bila gunnah, tanwin bertemu mim, dengungkan dua harakat. Mir rabbikum, nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah. Asalnya min rabbikum, tapi kalau kita baca min rabbikum jadi bacaan yang jelas ya, bacaan izhar. Di sini kena baca dengan wajah idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Mir rabbikum. Kemudian ada waqaf qili di situ, berhenti. Kemudian kita wasal balik atau ibtidak pada wallahu wallah, dibaca dengan tebal. Jangan baca walla, tak betul ya. Di situ kena baca tebal dengan kadar panjang dua harakat lafzul jalalah. Wallahu yakhtassu birah, ini semua tricky, kena jaga-jaga. Ya bari atas bertemu kha, yakh. Kemudian tassu birah, jangan baca tassu. Kalau tassu jadi huruf sin. Sini kita cari huruf sad ya. Tassu birah, ha pedas. Matihi dua harakat. Bila kata dua harakat saja, jangan lebih. Matihi mai, di situ idgham bi gunnah, masuk beserta dengung dua harakat. Asalnya man yasha'u, tapi bila kita baca di sini jadi may yasha'. Kalau waqaf kalau nak sambung may yasha'u wallah, terus masuk ke wa itu. Kalau nak sambung, kalau nak pilih untuk waqaf, waqafkan yasha', jelaskan hamzah di akhir. Kemudian ibtidak pada wallahu dzul, dza dzu di hujung lidah, dzul fad, fa bari atas bertemu dad, bawakan lidah ke tepi. Fadlil azim, jangan baca fadlil tetapi fadlil lil azim. Diwaqafkan ma'aril sukun dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba kita dengar bersama-sama. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Alhamdulillah. Macam mana? InsyaAllah ya, diulang sehingga dapat menguasai bacaan. Baik, insyaAllah kita akan baca bersama-sama sekarang ini daripada ayat 102 hingga 105. Sebelum kita mulakan, boleh tak sahabat-sahabat dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Minta komen seronoknya cinta Al-Quran, ataupun boleh komen I love Quran. I love Quran.
Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan ini, jadi bagi sahabat-sahabat sekali lagi yang berhajat untuk kami bantu untuk belajar balik makhraj huruf, kita belajar balik satu persatu membezakan. Contohnya di antara huruf sa dan tha, huruf si dan si, huruf za, huruf za, yang mana satu huruf qa, kha dan ra, kita membezakan. Kita belajar balik makhraj huruf. Kerana di antara belajar mengaji Al-Quran ini, antara perkara yang penting ialah makhraj huruf yang pertama. Kedua je ulumul tajwid, ilmu tajwid. Di antaranya seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham dan juga bacaan mat, hukum-hukum mat dan sebagainya. Jadi bagi yang berhajat menjadi ahli cepat Quran, kami akan hantar ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas, buku tajwid serta rakamannya. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan ataupun tahunan yang dikenakan. Yuran keahlian hanya sekali seumur hidup. InsyaAllah boleh belajar sampai bila-bila. Dan bulan Ramadan pun seperti mana kita tahu dah tak lama dah lagi. Jadi kita harapkan sikit sebanyak kita belajar balik, diharapnya Al-Quran ataupun bacaan Al-Quran kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas, diharapnya. Baik, tanpa melengahkan masa sekali lagi, insya-Allah kita mulakan dengan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل
الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya perkongsian sebentar tadi insya-Allah memberikan nilai tambah pada sahabat-sahabat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baik, sebelum saya berakhir, sekali lagi bagi yang berhajat untuk kami bantu sahabat-sahabat, kami akan kirimkan ke rumah yang menjadi ahli cepat Quran sebuah buku asas, buku tajwid serta rakamannya, dan juga mendapatkan bimbingan serta banyak lagi keistimewaan sebagai ahli cepat Quran, insya-Allah. Jadi bagi yang berhajat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran daripada asas, kita belajar balik makhraj huruf serta hukum tajwid secara tersusun dan sistematik, insya-Allah boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Tidak ada yuran bulanan dan tahunan dikenakan, cuma yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup. Jadi selepas ini insya-Allah ada satu video berdurasi pendek 2 minit bagi sahabat-sahabat yang nak belajar balik daripada asas, boleh lihat bagaimanakah kaedah yang kami gunakan, satu kaedah yang sangat cepat, sangat mudah, insya-Allah tersusun dan sistematik untuk membantu sahabat-sahabat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi sebelum saya berakhir, jangan lupa selepas ini untuk subscribe dan menekan notifikasi YouTube channel kita Fatihah TV untuk mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kami sediakan. Jadi setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran.
Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, Guru Al-Quran Bersanad Riwayat Hafan Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.